Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sufina binti Syamsul, AA 220817. Seperti yang kita tahu, klien ini merupakan kepada pihak yang menggunakan atau memesan jasa atau produk daripada pihak lain. Klien ini juga bertanggungjawab merinci persyaratan, tujuan dan harapan dalam dokumen kontrak. Kita tahu juga klien boleh menjadi pemilik bisnes atau pengusaha yang mencari bimbingan untuk mengembangkan strategi bisnes atau meningkatkan operasional. Pada 2 hari bulan 1, kami telah menjalankan satu temubual secara dalam talian bersama seorang klien yang bernama Didi Rashid bin Muhammad Hashim yang berumur 28 tahun daripada pembinaan Yixing Sendirian Berhad. Beliau merupakan seorang jurutera awam yang pernah belajar dalam kos Mechanical Engineering dekat Universiti Malaysia Pahang. Daripada hasil dapatan kami, mereka mempunyai 6 projek yang sedang berjalan sekarang. Proses pemilihan kontraktor dari pihak klien. Dalam proses pembinaan sesuatu bangunan, kontraktor bertanggungjawab untuk mereka bentuk berdasarkan bajet, kualiti dan tempoh yang dipersetujui. Hal ini membolehkan klien menilai kontraktor tersebut dengan teliti serta membuat perbandingan antara kontraktor yang bakal melaksanakan projek tersebut. Berikut merupakan proses pemilihan kontraktor dari pihak klien. Yang pertama, kontraktor yang berdaftar dengan SSM. Penting untuk memastikan satu-satu kontraktor itu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM kerana nombor SSM dianggap sebagai ID syarikat. Yang kedua, harga yang munasabah. Harga yang ditawarkan mestilah tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal untuk mengelakkan klien ditipu oleh kontraktor. Yang ketiga, pengalaman bekerja dan sejarah projek lepas. Penting untuk klien mencari kontraktor yang berpengalaman dan bukan jenis tangkap muat kerana pengalaman yang diperoleh akan membezakan kualiti kerja pembinaan yang bakal dilakukan. Seterusnya untuk prosedur tuntutan bayaran, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti. Pertama sekali adalah menjalankan proses pengukuran tapak bersama klien. Dalam langkah ini, pihak kontraktor akan menjalankan satu proses pengukuran tapak bersama pihak klien beberapa hari sebelum tarikh sebenar pengukuran tapak yang dinyatakan di dalam letter of award. Langkah yang kedua adalah mendapatkan nilai pengukuran. Berdasarkan nilai pengukuran yang dicatat oleh juruukur, ia akan membantu untuk proses yang seterusnya, iaitu menukarkan pengukuran kepada tuntutan. Dalam proses ini, berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh juruukur, pihak klien akan mendapat nilai yang perlu dibayar kepada kontraktor. Dan akhir sekali adalah menghantar tuntutan. Dalam proses ini, pihak kontraktor akan menghantar tuntutan kepada pihak klien. Seterusnya pihak klien akan mengeluarkan sijil pembayaran. Daripada sijil pembayaran tersebut, pihak kontraktor akan mengeluarkan invoice. Seterusnya proses pembayaran akan diteruskan beberapa hari selepas keluarnya invoice bergantung kepada letter of award. Bagi purata tempoh pelaksanaan satu projek pula, tempoh pelaksanaan biasanya ditetapkan sebagai suatu tempoh masa tertentu yang diperlukan untuk kita siapkan satu projek. Tempoh pelaksanaan ni bergantung pada saiz projek, iaitu projek kecil selalunya mengambil average masa sebanyak 2 hingga 3 hari. Manakala kalau projek besar, dia mengambil masa average dalam setahun hingga 2 tahun untuk menyiapkan satu projek. Kesimpulan yang dapat disimpulkan pada kali ini ialah pihak klien dan kontraktor dalam satu projek pembinaan adalah sangat penting bagi bekerjasama dalam satu sama lain. Pihak klien, projek yang disuggest ataupun diinginkan oleh pihak klien perlulah mengikut spesifikasi dan kontraktor perlulah menepati anggaran serta jadual masa yang ditetapkan oleh kedua-dua pihak. Ini dapat meningkatkan kecekapan dan kerjasama di antara pihak klien dan pihak kontraktor. Sekian, terima kasih.